Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Puan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua atas ruang yang diberikan untuk saya pada hari ini. Di bawah Peraturan Mesyuarat 14/11 bagi menerangkan isu dan tindakan yang telah dan akan diambil serta cadangan ataupun pelan tindakan pemulihan dalam konteks dan bidang kuasa di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ahli Wal Agama berkaitan isu Global Ikhwan Services and Business Holding Sdn Berhad ataupun GISBH. Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, merujuk kepada sidang media oleh Ketua Polis Negara pada 23 September 2024, menunjukkan siasatan mendapati ahli GISBH masih mengamalkan tarikat aurat Muhammadiyah yang disahkan menyeleweng daripada ajaran Islam. Berdasarkan kepada sesi temu bual bersama saksi-saksi, JAKIM telah membongkar hasil pengalaman mereka semasa berada dalam Al-Arqam, Rufaqa dan GISBH. Antara penyelewengan adalah merangkumi akidah, syariah dan akhlak atau tasawuf dan muamalat. Berkaitan dengan akidah, GISBH meyakini bakal munculnya Imam Mahdi yang gaib selama ini yang merujuk kepada Syekh Suhaimi. Yang kedua, Fatah At-Tamimi ataupun pemuda Bani Tamim merujuk kepada Abu Ya Asy'ari Muhammad yang juga gaib dan akan muncul bersama Imam Mahdi, iaitu Syekh Suhaimi sebagai pembantunya di akhir zaman nanti. Dan yang ketiga, meyakini bahawa semua ahli akan selamat di alam kubur kerana dibantu oleh syafaat Abu Ya Asy'ari Muhammad untuk menjawab soalan munkar dan nakir. Berkaitan dengan syariah, jemaah telah didoktrin untuk memohon keberkatan bukan lagi kepada Abu Ya tetapi kepada kepimpinan seperti ahli lembaga pengarah yang dilantik. Yang kedua, amalan bertabarruk iaitu mengharapkan berkat daripada Allah SWT dengan pengantara melalui air basuhan tangan, tisu dan kain yang digunakan oleh pemimpin, air rendaman baju, rambut, janggut dan darah bekam pimpinan dan bekas pimpinan. Yang ketiga, melaksanakan solat jamak setiap hari dan tidak melaksanakan solat Jumaat. Yang keempat, pasangan yang telah ditentukan untuk berkahwin perlu melalui pelaksanaan 2 kali majlis akad perkahwinan, iaitu akad perkahwinan syar'i yang diakadkan oleh pemimpin yang berwakilkan wali dan akad perkahwinan secara perundangan yang dilaksanakan oleh pendaftar nikah atau imam yang dilantik oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Manakala daripada sudut akhlak pula, mereka memisahkan tempat tinggal suami, isteri dan anak-anak seawal usia 2 tahun. Pengikut yang keluar daripada GISBH tidak dibenarkan untuk berjumpa dengan isteri, anak, ibu dan bapa. Jika sekiranya suami keluar dari jemaah, akan dianggap terputus dari jemaah dan isteri serta anak-anak adalah hak jemaah dan sebaliknya. Yang kedua, pengikut diminta untuk berkorban dan memerah keringat dalam serba kekurangan tanpa gaji untuk kepentingan GISBH, manakala pemimpin hidup penuh kemewahan dan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat. Yang ketiga, rumah-rumah amal yang dianggarkan lebih dari 100 buah di seluruh Malaysia ditubuhkan bagi meletakkan anak-anak kepada jemaah GISBH dengan tujuan menjana pendapatan melalui derma dan infak orang ramai dengan hujah mereka semua adalah anak-anak pejuang fi sabilillah. Yang keempat, remaja pembela ummah RPU dan anak-anak pemimpin hari ini dan dilihat sebagai kumpulan orang muda daripada GISBH. Mereka sanggup melakukan apa sahaja menurut arahan kepimpinan atasan, termasuklah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang seperti memeras ugut dan sebagainya. Yang kelima, sekolah-sekolah di bawah GISBH tidak menggunakan silibus yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri termasuk pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Yang keenam,
Taktik mengugut dan kuarantin digunakan sebagai senjata bagi menghukum ahli yang ingkar terhadap arahan pimpinan tertinggi. Yang ketujuh, kebanyakan kanak-kanak dibesarkan dalam rumah amal dan dipisahkan daripada ibu bapa mereka sejak berusia 2 tahun lagi. GISBH juga telah didapati menipu status kanak-kanak yang berada di rumah amal ataupun pusat penjagaan sebagai anak yatim kerana mereka dianggap masih dalam perjalanan untuk berjuang. Yang ke-8, ahli yang telah keluar daripada GISBH dilarang berjumpa dengan anak dan isteri yang masih berada dalam GISBH. Isteri mereka yang masih berada dalam syarikat akan diminta untuk menuntut fasah di mahkamah syariah. Dan yang akhir sekali, ahli yang dianggap bermasalah dan memberontak akan dikuarantin dan diugut supaya bertaubat dengan pemimpin. Mereka akan dipisahkan daripada anak dan isteri. Puan Yang Bertua, hasil dapatan dan kajian lanjut JAKIM secara berterusan melaksanakan kajian dan penelitian terhadap dakwaan semasa dan mendapati terdapat unsur-unsur yang berkait dengan penyelewengan seperti berikut. Yang pertama, bahawa Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi ataupun Syekh Muhammad Suhaimi merupakan Imam Mahdi. Yang kedua, bahawa Asy'ari bin Muhammad akan muncul bersama Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi sebagai pembantunya di akhir zaman. Yang ketiga, bahawa Asy'ari bin Muhammad boleh memberi syafaat kepada pengikutnya. Yang keempat, bahawa air basuhan anggota badan pemimpin dan air rendaman seperti rambut dan janggut pemimpin mempunyai berkat. Yang kelima, mengamalkan ekonomi ma'ash yang mempunyai unsur perhambaan yang mana keperluan pengikut akan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat dan sebagai balasan mereka dikehendaki berkhidmat secara sukarela tanpa sebarang upah. Dan yang akhir sekali, mengamalkan aurat Muhammadiyah atau zikir agung yang telah difatwakan sesat. Dalam hal ini, JAKIM telah bertindak berdasarkan fungsi dan peranan sedia ada dan tidak melangkaui fungsi pihak berkuasa seperti PDRM dan pihak berkuasa agama negeri. Namun, kerjasama, khidmat nasihat dan perundingan dengan pihak berkuasa di peringkat persekutuan dan negeri sentiasa dibuat dari semasa ke semasa bagi memastikan proses kajian dapat dilaksanakan dengan sewajarnya. Puan Yang Dipertua, sebagai makluman Ahli Dewan Yang Mulia ini, sehingga 8 Oktober 2024, sebanyak 3 buah negeri telah mengeluarkan fatwa berkaitan GISBH adalah sesat, iaitu Perlis pada 20 September 2024. Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis memutuskan kepercayaan dan ajaran mengandungi unsur ajaran sesat, khususnya batiniyah. Manakala Negeri Pahang pada 5 Oktober 2024 melalui Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang memutuskan fatwa bahawa pengikut-pengikut GISBH adalah menyeleweng dan sesat. Seterusnya, Jabatan Mufti Negeri Selangor telah mengadakan mesyuarat khas pada 30 September 2024 bagi membincangkan fahaman dan amalan ahli-ahli GISBH serta rangkaiannya yang masih mengamalkan aurat Muhammadiyah. Fahaman dan amalan mereka didapati mempunyai ciri-ciri menyeleweng daripada ajaran Islam sebenar menurut pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah daripada aspek akidah dan syariat. Puan Yang Dipertua, JAKIM telah membentangkan kajian kepada mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ataupun MKI kali ke-125 yang bersidang pada 20 hingga 22 Rabiul Awal bersamaan 24 hingga 26 September yang lalu untuk menimbang dan memutuskan pandangan hukum berkaitan GISBH. Keputusan pandangan hukum ini telah diperkenankan oleh pengerusi MKI dan seterusnya akan dipersembahkan kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 23 dan 24 Oktober ini. JAKIM juga telah terlibat dalam pasukan bilik gerakan OP Global
bersama Jabatan Siasatan Jenayah dan Cawangan Khas PDRM dan turut disertai oleh agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara dan Akademi Kenegaraan Malaysia di Pusat Latihan Polis Pulapol, Kuala Lumpur. Seterusnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah mengarahkan Majlis Keselamatan Negara untuk menerajui dan menyelaras bagi memastikan tindakan terhadap GISBH dapat dilakukan secara menyeluruh, terancang dan terselaras dengan kerjasama semua agensi terlibat termasuk JAKIM. Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri seluruh Malaysia yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah JAKIM pada 1 Oktober 2024 telah memutuskan beberapa keputusan mengenai cadangan pelan tindakan pemulihan ahli GISBH seperti berikut. Yang pertama, daripada aspek pemulihan akidah, diterajui oleh JAKIM dengan penglibatan MAIN dan JAIN dan agensi lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Akademi Kenegaraan Malaysia. Program ini akan dilaksanakan selama 90 hari maksimum atau satu tempoh masa yang bersesuaian mengikut situasi dan keadaan selepas penilaian dilaksanakan ke atas peserta sama ada secara individu ataupun secara berkelompok. Yang kedua adalah berkaitan dengan simakan perkahwinan yang diterajui oleh Jabatan Agama Islam Negeri dengan penyelarasan oleh JAKIM, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pendaftaran Negara. Yang ketiga berkaitan dengan bantuan zakat, Jauhar akan menyelaras cadangan bantuan kelangsungan hidup ahli GISBH yang mengikuti pemulihan secara sukarela daripada pihak MAIN ataupun pusat zakat berkaitan di negeri-negeri. Yang keempat, berkaitan dengan modul pemulihan, akan mengguna pakai modul pemulihan sedia ada daripada Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan modul kepada kanak-kanak JKM berpandukan kepada silibus KAFA dan modul pemerkasaan rohani bagi kanak-kanak institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan beberapa penambahbaikan. Dan akhir sekali, berkaitan dengan pusat pemulihan, memohon JAKIM kerjasama MAIN dan JAIN cadangan bilangan pusat ataupun kapasiti serta lokasi pusat pemulihan yang berada di bawah seliaan MAIN ataupun JAIN negeri bagi tujuan penempatan pemulihan secara sukarela. JAKIM telah diberikan peranan untuk menerajui pelaksanaan aspek pemulihan akidah terhadap ahli-ahli GISBH. Agensi-agensi lain yang turut dilibatkan adalah Kementerian Pendidikan Malaysia, JKM, Akademi Kenegaraan Negara, Jauhar dan JAIN ataupun MAIN. Manakala daripada sudut modul pula, ia dijangka dilaksanakan selama 90 hari dan akan menggunakan kerangka seperti berikut. Yang melibatkan kanak-kanak berpandukan kurikulum KAFA JAKIM, modul pengukuhan akidah JAKIM, manual psikospiritual Islam JAKIM, panduan wirid dan doa selepas solat JAKIM, modul pembangunan remaja JAKIM dan modul My Insaniah JAKIM dengan mengambil kira penambahbaikan elemen doktrin dan pemikiran. Bagi mereka yang dewasa pula akan menggunakan modul istitabah MAIS dengan beberapa penambahbaikan dengan mengambil kira penambahbaikan elemen ataupun doktrin pemikiran semasa. Penglibatan pegawai penguatkuasa agama JAIN dan pegawai JAKIM yang mempunyai tauliah mengajar sedia ada bagi tujuan sebagai tenaga pengajar di pusat pemulihan dengan mengikuti training of trainers khusus bagi program pemulihan ahli-ahli GISBH ini. Jadi Puan Yang Betul, ini kan adalah perancangan dan pelan pemulihan kepada pengikut-pengikut GISBH ini. Puan Yang Betul, sebelum saya mengakhiri sesi penerangan ini, ingin saya menegaskan bahawa Jabatan Perdana Menteri Ahli Wad Agama memandang serius isu ini dan komited dalam segala tindakan yang diambil bagi memastikan perkara ini dapat ditangani dengan berkesan. Dengan itu,
Ahli-ahli yang berhormat sekalian, dipohon mengambil maklum mengenai isu ini dan pihak kami amat mengalu-alukan pandangan dan cadangan dari semua pihak. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.